Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nabihah binti Muhammad Khairul Anwar. Saya Nurfaizah Dayana binti Fauzi. Saya Mira binti Khalid. Baiklah, hari ini kami akan membincangkan tentang topik salah satu daripada tonggak rukun Madani, rukun Malaysia Madani, iaitu Ihsan. Rukun Malaysia Madani ini terdapat 6, jadi Ihsan ini salah satu daripadanya. Ihsan ini merupakan boleh dikatakan tonggak yang amat signifikan dalam konsep Malaysia Madani. Jadi Diana boleh terangkan apa itu Ihsan? Okey. Jadi Ihsan dalam konteks Malaysia Madani ditafsirkan cukup sinonim dengan makna peduli dan belas kasihan, iaitu mengasihani orang lain dan merangkumi ahli keluarga, sahabat handai, jiran tetangga ataupun anggota masyarakat secara keseluruhan, termasuk golongan minoriti. Perasaan Ihsan digambarkan mewakili soal menyelami penderitaan dan kemelaratan orang lain, lalu berusaha untuk mencari jalan bagi mengubatinya. Itu sahaja. Okey. Secara ringkasnya, Ihsan akan menjadikan kita sebagai manusia yang tidak mementingkan diri sendiri, tidak tamak, tahu menghormati hak orang lain dan saling ambil peduli masalah yang membelenggu anggota masyarakat walaupun kita berbeza agama, kaum dan budaya. Ironinya, sifat Ihsan ini sangat penting dalam kehidupan seharian setiap individu, baik dalam soal menguruskan hal keluarga, kerjaya maupun perhubungan dengan orang lain. Jika setiap seorang daripada kita sanggup menghayati, membudayakan dan mengamalkan sifat Ihsan dalam setiap urusan, pastinya segala masalah yang menimpa anggota masyarakat dapat ditangani secara bersama dengan baik. Baiklah, daripada apa yang diberitahu oleh rakan berdua, saya faham bahawa Ihsan ini merupakan salah satu sifat yang perlu ada dalam setiap diri manusia. Ihsan ini boleh juga sinonim seperti empati. Jadi pada pandangan saya, Ihsan ini perlu diterapkan seawalnya di dalam kelompok keluarga. Seperti yang kita tahu, keluarga merupakan insan yang terdekat dengan kita. Kita dikelilingi oleh keluarga sejak kita kecil. Jadi untuk menerapkan, untuk melahirkan, untuk merealisasikan sifat Ihsan ini, ibu bapa dahulu harus menerapkan sifat Ihsan dalam diri bagi melindungi kanak-kanak daripada kecelakaan. Sebagai contoh, terdapat berlakunya penderaan terhadap kanak-kanak, terhadap bayi. Jadi sekiranya ibu bapa tersebut mempunyai sifat Ihsan dalam diri mereka sebagai seorang ibu dan bapa, jadi keselamatan kanak-kanak dijaminlah, dan juga kanak-kanak juga akan mengikut tingkah laku ibu bapa, kerana ibu bapa merupakan suri teladan kepada anak-anak. Kita tahu bahawa setiap apa pun perlu dimulakan dalam kelompok keluarga. Jadi keluarga ini memainkan peranan dalam membentuk sifat Ihsan, dalam menerapkan tonggak Ihsan ini dalam kehidupan masyarakat. Wah, panjang lebar sekali penjelasan kamu, Nabihah. Okey, dalam konteks masyarakat pula, saya boleh menjelaskan masyarakat. Ihsan dalam masyarakat ini dia merujuk kepada konsep kebaikan dan juga keutamaan dalam berinteraksi dengan orang lain. Ia juga melibatkan tindakan yang tidak hanya baik tetapi juga penuh perhatian, kasih sayang dan empati. Dalam konteks masyarakat, Ihsan mendorong individu untuk membantu satu sama lain, memperkuat hubungan sosial dan membina komuniti yang harmoni. Sikap Ihsan boleh dilihat dalam pelbagai aspek seperti dalam keluarga, rakan-rakan dan hubungan komuniti yang semuanya bertujuan untuk menciptakan suasana yang positif dan saling menyokong. Saya setuju dengan pendapat Munirah, sebab kerana masyarakat perlu ada sifat Ihsan tersebut supaya dapat membentuk satu komuniti yang harmoni. Sebagai masyarakat majmuk di Malaysia, sifat Ihsan ini harus diterapkan dalam semua warga masyarakat. Jadi Diana, boleh awak teruskan dengan pendapat awak? Okey, seterusnya Ihsan dalam konteks jiran pula ialah sangat penting kerana
dia ihsan boleh membina masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Dalam Islam, konsep ihsan merujuk kepada berbuat baik dengan penuh keikhlasan dan rasa tanggungjawab. Tindakan ini bukan sahaja menguatkan ikatan silaturahim tetapi juga menciptakan suasana saling menghormati dan tolong-menolong dalam kalangan jiran. Antara aspek-aspek ihsan terhadap jiran ialah yang pertama, menghormati privasi. Contohnya, memberi ruang kepada jiran untuk menjalani kehidupan mereka tanpa gangguan adalah salah satu cara yang menunjukkan ihsan. Contohnya, menghormati waktu rehat dan tidak mencampuri urusan peribadi mereka juga penting. Seterusnya, memberikan bantuan sekiranya jiran dalam kesusahan. Sebagai contoh, kita boleh menawarkan bantuan kepada jiran yang menghadapi kesukaran seperti membantu dalam hal-hal rumah tangga atau memberi sokongan emosi. Hal ini merupakan amalan yang sangat dihargai dan dapat menjalin ikatan yang lebih kuat. Di samping itu, kita juga boleh memberikan sumbangan kepada jiran. Contohnya memberikan makanan atau barangan keperluan kepada jiran, terutamanya semasa musim perayaan atau ketika mereka dalam kesusahan, supaya kita dapat menunjukkan rasa berprihatin dan kita ni macam perhatian terhadap jiran kita. Dan seterusnya, aspek ihsan dalam konteks jiran ialah berkomunikasi dengan mesra. Sebagai contoh, kita boleh mengadakan perbualan yang baik, menyapa dengan senyuman dan menanyakan kabar adalah cara yang mudah tetapi ia bermakna untuk membina hubungan yang baik. Akhir sekali, kita boleh mendengar dan memberi nasihat kepada jiran. Kadang-kadang, jiran mungkin memerlukan tempat untuk meluahkan perasaan. Jadi, dengan menjadi pendengar yang baik ataupun memberi nasihat, ia dapat membantu membina dan menguatkan hubungan dengan jiran. Itu sahaja daripada saya. Saya setuju dengan pendapat Dayana. Saya sangat setuju dengan pendapat awak. Jiran juga merupakan warga ataupun masyarakat yang dekat juga dengan kita sebagai penduduk lah dalam satu kelompok, dalam satu taman tersebut. Jadi pada pandangan saya pula, saya ingin menerangkan tentang sifat ihsan dalam kalangan guru. Seperti yang kita tahu, guru ini merupakan pendidik kepada masyarakat, kepada kanak-kanak. Semua kanak-kanak mesti melalui proses pendidikan yang diberikan oleh guru. Jadi guru ini haruslah bersifat ihsan dalam dirinya supaya menjadi pendidik yang berjaya, supaya murid-murid tersebut boleh ingat apa yang mereka pelajari. Bukan sahaja guru tersebut mengajar sahaja. Jadi guru, antara contoh sifat ihsan dalam kalangan guru ini ialah keprihatinan terhadap murid. Sama seperti Dayana tadi, prihatin terhadap jiran, tapi merujuk kepada konteks guru perlu ada sifat prihatin terhadap murid. Guru ini perlu bijak untuk menilai murid-murid, sama ada mereka, sebagai contoh, sekiranya mereka tidak dapat fokus dalam kelas, guru perlu menilai mereka, sama ada mungkin mereka terdapat masalah mereka tersendiri yang di rumah yang membuatkan mereka tidak berupaya untuk memberi perhatian sepenuhnya di dalam kelas. Guru perlu memberi sokongan dari bentuk emosi. Guru juga boleh membantu menaikkan semangat murid dari aspek akademik jugalah. Yang kedua, guru perlu ada sifat sabar dalam diri sebagai seorang guru. Kita semua tahu profesi seorang guru ini bukannya profesi yang mudah, dia sangat mencabar. Guru perlu berdepan dengan pelbagai rintangan untuk mendidik anak-anak supaya anak-anak dapat menjadi generasi yang mampu membawa imej yang baik kepada negara. Jadi guru tidak sepatutnya ada sifat-sifat marah, tetapi guru perlu memahami, perlu ada niat untuk memahami para pelajar tersebut. Barulah guru itu sendiri disenangi oleh murid-murid. Okey, baiklah. Itu merupakan antara penjelasan tentang tonggak ihsan dalam rukun Malaysia Madani. Jadi saya harap terima kasih kepada rakan-rakan kerana sudi untuk melontarkan pendapat rakan-rakan tentang ihsan ini. Jadi saya harap
rakan-rakan semua boleh menerapkan sifat ihsan ini dalam diri rakan-rakan sendiri. Dalam kehidupan seharian. Betul. Jadi saya ingin simpulkan bahawa setiap daripada kita perlu menerapkan sifat ihsan ini dalam diri. Ia perlu ditegaskan oleh semua, perlu ada sifat ihsan ini dalam diri setiap warga, setiap individu supaya dapat melahirkan masyarakat Malaysia yang harmoni. Jadi itu sahaja daripada kami. Saya harap perkongsian ini bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.